Bismillahirrahmanirrahim. Wa kataba ilal musanna ya'muruhu bil insihabi min ardil ajam wa tafarruqi fil miyah. Klik situ kali lagi. Dan telah menulislah ia Umar ilal musanna gi pada musanna lepas daripada dengar berita daripada Fu'ajam ataupun kerajaan Faris saat itu melatihkan anak yang nama Yazdajardu. Sebagai tentera yang amat besar, lagi pula menyumat, lagi pula menjaga mesempurna tempat-tempat cedera daripada Ablah, daripada Hirah, daripada Ambar. Maka berita ni sampai pada Umar, maka Umar pun tulis gi kepada musanna, ya'muruhu, menyuruhlah ia Umar. Kali lagi, menyuruhlah ia Umar, akan musanna. Biling sihabi, baca biling sihab. Biling sihabi dengan membuai dan mencabut dan menolak min ardil ajami, daripada bumi ajam. Jadi Umar pun mempelatihkan, menyuruh hantarkan surat tulisan pergi kepada musanna tu, suruh apa? Suruh buai ataupun suruh cabut ataupun menolak daripada bumi ajam, wa tafarruqi, dan bercerai-berai fil miyah, pada air sini. So kira ni duk sini, ni duk sini, ni muka air sini, ni mulut air sini, pakat bercerai-berai tentang masalah air sini. Hatta tajtami'u al-juyushu. Kata Umar tu menuliskan masalah ni, masalah surat pada musanna, hatta tajtami'u al-juyushu, hingga berhimpun oleh tentera-tentera. Apakah berhimpun tentera saat ni tu? Lepas dah tu, wa amarahu, dan menyuruh lagi ia Umar, akan musanna, alla yada'a, bahawa tidak meninggal ia musanna, jangan duk tinggal. Apabila tentera dah bagi Faris, daripada tentera kerajaan Faris, mari bipun hak ni duk bucu ni, hak ni duk bucu ni pada tempat Faris, maka bercerai-berai saat itu. Maka Umar pun menyuruhkan bagi siapa ni musanna, alla yad'a, bahawa tidak meninggal ia musanna fi Rabi'ata, pada kumpul Rabi'ah, wa Mudar, dan Mudar, ahadan, akan seorang pun min ahli Najdat, daripada ahli-ahli Najdi. Jangan tinggal walaupun seorang. Wala farisan, dan jangan tinggal walaupun seekor kuda pun, tawai weh habis, igat weh habis. Umar katanya, illa uhdurhu, baca itu boleh tak? Malaikat anak mahadilah engkau hi musanna, akan ahadan. Wa farisan tu tau'an, sama ada di atas jalan ya taat, ya patut, tak apa kalah dah, mengaku kalah dah, tak apa kawan tak sedah. Walaupun dia tu mehadirkan pada seorang pada ahli Najdin, ahli Najdat, ataupun walaupun daripada masalah mereka saat itu taat, mereka tu jauh, au karhan, ataupun mereka benci, tak mau taat pada kerajaan Islam, lawai. Lawai, dia mau igat. Maka igat, ataupun tawai, jangan tinggal walaupun seorang. Umar katanya, fa'anzalal musanna, maka turun berhentilah oleh musanna. Musanna apa berhenti weh? Berhenti. Jaisyahu, akan tenteranya, tentera bagi musanna, yang dipimpin oleh musanna, yang dilatihkan oleh Umar kepada musanna secara tentera untuk serahkan bumi Aceh dan bercerai-berai pada masalah hingga berhimpun tentera-tentera Faris. Maka serah. Jangan tinggal seorang, jangan tinggalkan seekor kuda. Umar kata, fa'anzalal musanna, maka turun oleh musanna akan tentera-tenteranya, tentera bagi musanna. Ala hududi biladil furusi, di atas padai-padai, segala padai-padai daripada segala negeri-negeri bagi Faris. Turun. Ni turun sini, ni turun padai, ni turun padai ni. Tentera yang dipimpin oleh musanna, maka turun di padai-padai bagi negeri-negeri bagi Faris. Awaluhum, bermula yang pertama daripada mereka itu juyushil musanna, tentera musanna. Dah turun mana weh? Tentera musanna pun turun. Mula-mula sekali bil hallati, di hallah. Turun di hallah, satu tempat nama hullah ataupun hallah. Turun di satu tempat nama hallah. Wa akhiruhum, dan bermula akhir mereka itu, akhir daripada tentera bagi musanna tu turun mana pula? Turun bi Fadha, di satu tempat yang bernama Fadha.
Mana tempat fadha ni? Wa huwa, dan ia fadanya dok negara weh. Tengok mula kita ngaji pula. Baru ni kita suka dah ramai dah. Ni kita ngaji pula. Wa huwa, dan ia fadha ni Jabalul Basrah, ialah kena kepada satu bukit yang ada di negeri Basrah. Satu bukit yang ada dalam negara Iraq ataupun Baghdad. Dah. Maka setengah daripada tentera hak mula-mula hanya dilatihkan oleh Sayyidina Umar pada Musanna. Musanna becekkan tentera tunggu di Sepadeh. Mula-mula sekali tunggu di Hallah. Yang kedua tunggu di Fadha. Ialah satu bukit yang ada di Basrah. Kemudian tentera tunggu situ tu mutanadhirina hala kaunihim, hal keadaan mereka itu duk menunggu-nunggu mereka itu tentera setengah ni duk tunggu di Hallah, dan setengah separuh pada tentera duk tunggukan di Fadha. Tu mana mutanadhirina hala kaunihim, hal keadaan mereka itu Fatih. Mutanadhirina, menunggu-nunggu oleh mereka itu. Mereka itu al-juyush ataupun juyushul Islam ataupun juyushul Musanna. Juyush yang dipimpinkan oleh Musanna. Apabila duk tunggu tunggu gapo dia weh? Duk tunggu tentera sama-sama. Tengah-tengah akan setengah tunggu tetengah. Yarithu ba'duhum ba'dah. Tunggu buat gapo? Supaya menolong dan membantu setengah akan setengah. Tuan kata yarithu ba'duhum ba'dah. Supaya menunggu tu supaya apa? Supaya tolong menolong setengah akan setengah. Duk tunggu pergi mari supaya tentera ni dapat tolong tentera ni, tentera sebelah ni dapat bantu belah lain ni. Makna tolong pergi mari. Tunggu tetengah tu bukan tunggu gapo dah. Tunggu pergi mari di sepadan saat ni tu. Sepadan bagi negeri Ajam ataupun negeri Faris supaya tunggu nak menolong pergi mari di antara separuh dengan separuh. Wa kataba Umaru, dan telah menulis oleh Umar lagi. Tak ni tulis dah pada Musanna. Suruh saat ni tu waktu baik habis daripada gapo dia di bombing Ajam tu, daripada gapo orang-orang, daripada tentera Ajam, tentera Faris, dan bercerai-berai pada ai saat ni hingga berimpung daripada tentera. Hingga Umar kata mu jangan tinggal walaupun seorang Musanna, malaikat engkau tinggal dah, jangan tinggal walaupun seorang. Walaupun seekor kuda, engkau serangkanlah menghadir mereka di atas jalan taat. Sama ada mereka patuh, mereka tak patuh, mereka benci di atas jalan paksa, igat mereka mari. Wa kataba Umaru, dan telah menulis oleh Umar lagi, catat Umar lagi, ila ummalihi. Ummal tu baca ummal fu'al, baca dah. Ila ummalihi, kepada pengkhija bagi Umar. Pentugas dia lah. Umar ni orang kecek mudah-mudah presiden. Kemudian presiden Amirul Mukminin, ketua bagi negeri Islam masa tu duduk dia. Maka dia adalah orang panggil kerani dia. Gapo kerani? Pengkhija dia. Hulu bala dia, ungkarat dia apa ni. Maka Umar pun tuliskan kepada kerani dia, pengkhija dia. Daripada orang-orang yang membantukan Umar. Kemudian Umar pun tulis pergi pada Umar dia, kepada kerani dia, pengkhija dia. Ayyabahathu, bahawa membahaslah mereka itu, mencari oleh mereka itu siapa dia? Ummaluhu. Umar pun suruh mereka tulis surat pada pengkhija dan kerani dia daripada kerajaan Umar ni. Umar suruh bahas, suruh cari, suruh periksa apa dia? Man kanat lahu najidatun, mereka yang ada baginya, bagi mantu najidatun, ada kekuatan. Umar suruh bahas. So kerani pengkhija cari pia ada kekuatan, pia ada tajam. Pia ada kekuatan, pia yang ada kuat, yang ada kekuatan, ada ketegaktan. Umar subah di dalam tentera dan pula di dalam orang-orang Islam itu, au furusun, ataupun mereka yang ada bagi dia tu kuda-kuda. Nak pergi lagi ni. Umar cari kata bagi mereka tu ada kekuatan. Daripada kekuatan dia saat ni tu, sama ada dia tu orang yang kuat, orang yang gagah, ataupun bagi dia tu ada kuda. Ya, sebab perang dulu tu kadang-kadang orang ni dia perang lepas tu pergi kuda ya. Kadang-kadang orang ni kuda tak ada, jangan apa perang jalan kaki. Lagu tu. Kemudian sebab tu di dalam harta ghanimah ni, mana kata bagi 4, yang bagi 5. Yang pertama bagi Allah, yang kedua bagi Rasul, yang tiga bagi kerabat keluarga Nabi, yang tiga bagi ghazin, bagi orang perang, yang kelima bagi faris ataupun bagi furus, bagi farasun,
kuda hak masuk di dalam medan perang itu dibagi harta ghanimah. Lepas tu Umar suruh daripada keraninya tu pilih orang mana ada kekuatan, orang mana ada kuda-kuda, suruh ambil kuda dia masuk dalam medan perang. Au silahun, ataupun orang mana yang ada alat senjata. Tulis molek. Au silahun, ataupun bagi seorang tu dan bagi man tu atas pada najidatun. Gapo dah? Silahun, adanya alat senjata. Nak bagi ada alat senjata. Au ra'yun. Bagi orang ni kuda tak ada, bagi orang ni alat senjata tak ada, kekuatan tak ada, tapi au ra'yun atas pada kata najidatun. Ada pandangnya. Walaupun ia tak ada kuda, walaupun ia tak ada kekuatan, walaupun ia tak ada alat senjata, pedang tak ada, penepis tak ada, baju rata tak ada, kuda pun tak ada, tapi pandangnya ia cerdik orang ni weh. Supaya mana? Supaya inilah kita buat misal supaya Salman Farisi. Salman Farisi, nah ketika tu Nabi nak buat ke mana? Nak perang, sebab perang besar lepas dah perang Uhud tu, ia timur perang perang Badar tahun yang 2 daripada hijrah. Kemudian perang Badar tahun yang kedua. Perang Uhud tahun yang 3. Dah. Perang Ahzab ni tahun yang kelima, yang keempat kita tengok dalam sejarah. Dah. Kemudian ketika ni orang panggil tentera-tentera Islam sampai 2-3 ribu orang. Tapi tentera belah balik Ahzab, balik kafir Quraisy dan pula capur Yahudi, capur dengan Ghatfan ni sampai 10,000 lebih. Lepas tu Nabi tahu nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana nak mempertahan daripada tentera-tentera kafir Quraisy ni? Maka Salman Farisi kata, ya Rasulullah, ambo besok perang masa ambo jadi tentera di kerajaan Kisra, kerajaan Faris. Ambo kerajaan saat itu pernah apabila perang besar-besar gali parit, gali khandak, atau panggil khandak, gali parit. Maka pandangi bagi Ra'yu Salman ni diambil, diterima oleh Nabi SAW. Sebab tu gali parit kawasan Madinah 5 kilo kata ulama. 5 kilo ambil daripada khandak tu. Lepas tu orang panggil kawasan tu ada 7 masjid. Ada 7 masjid. Masjid Dino sendiri, Masjid Ramamah, lepas tu Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Masjid Sayyidina, Masjid Umar. Masjid ke apa? Qiblatain, Masjid Quba ada. 7 masjid. Masjid Madinah, Masjid Ramamah, Masjid Sayyidina, lepas tu Masjid apa lagi? Masjid Quba, Masjid Qiblatain, lepas tu masjid mana lagi? Masjid Khandaq. Ataupun Masjid Al-Ahzab. Perang Ahzab tu orang panggil kawasan Madinah semua tu. Kalau kita pergi Madinah, pasti kita kena pergi ziarah pertama Masjid Dinah. Serak dah kita main Jumaat. Lepas tu tepi Masjid Dinah jalan lebih kurang 200 meter Masjid Ramamah. Tepat satu ketika Nabi saat ni tu orang panggil duduk situ tu dah sangat panas. Apabila sangat panas, datanglah Ramamah. Orang panggil satu, orang panggil naungi. Daripada awal tu menudungkan Nabi SAW. Sebab tu masjid tu panggil Masjidul Ramamah. Ada datang awal yang menuduh akan Nabi sangat orang itu tu bersangat teh panah. Pergi Madinah dah tepi tu. Kita tahu ni sejid Madinah duduk sejid kita ni. Dah. Lepas tu sebelah sayap lek khane. Sayap lek khane bagi Madinah tu ia ada Masjid Ramamah. Ada satu naungi yang menuduhkan Nabi SAW. Lepas tepi itulah ni ada sejid apa? Sejid Bilal. Tengah duk bina. Sejid Sayyidina Bilal tengah duk bina. Lepas tu kita pergi tak apa lagi, ya ada masjid apa? Masjid Quba. Tempat Nabi turun ketika dia hijrah pada Mekah mula-mula. Lepas tu Masjid Qiblatain. Qiblatain. Lepas tu masjid mana lagi? Masjid Khandaq. Masjid Sayyidina Umar. 7 masjid yang ada di kawasan Al-Madinatul Munawwarah. Dia tengok. Wa kharaja, kenapa Umar saat itu suruh daripada pengkhija dia, kerani-kerani dia, cari orang ada kekuatan, cari orang yang ada kuda, cari orang yang ada alat senjata, cari orang yang ada pandang, nak perang ke nak Umar ni? Tengok. Wa kharaja, dan keluarlah ia Umar. Keluar gimana? Ilal haji. Gi kepada buat haji. Umar panggil Fort Ning ni, suruh penggang ni kerani dia, pengkhija dia carikan orang yang ada kekuatan, orang yang ada kuda, orang yang ada alat senjata, orang yang ada pandangnya, supaya Umar nak tubik gapo ketika ni, buat tubik kontrak ni, supaya nak pergi kepada Makkahul Mukarramah, menuju pada Makkahul Mukarramah untuk buat haji. Tuan kata wa kharaja ilal haji, nak keluar Umar daripada Madinah nak pergi buat haji, menuju buat haji. Bila ni Umar keluar sekali, tentera-tentera ni yang ramai, ada alat senjata, ada kuda, ada gapo ni, berapa orang dah? Pada tahun apa? Sanah thalasa asyurata ataupun asyarata. Pada tahun yang ke-13. Tengok mulai. Tengok dia. Nabi mati tahun apa? Tahun yang ke-11.
Tahun Nabi mati tahun yang sebelah. Lepas pada Nabi hijrah daripada Makkah pergi pada Madinah, Nabi duduk Madinah 10 tahun. 10 tahun. Lepas tu Nabi mati, tahun masuknya tahun yang sebelah. Lepas tu Khalifah Abu Bakar dan ngetahnya 2 tahun lebih-lebih. 2 tahun lebih-lebih, Abu Bakar pun meninggal pula selepas pada Nabi SAW. Maka naikkan Umar pada tahun yang 13, pada tahun juga lepas pada Umar serai. Umar berasa nak pergi Mekah, nak pergi buat haji. Supaya Nabi kita ya kata nak, aku mimpi sahabat Malik kata aku ni pergi buat umrah. Kali dengan para sahabat ramai sangat. Dah laku nak dakhaltu Makkah. Aku masuk kepada Mekah. Lagi pula aku tahu tahun ni aku nak masuk Mekah sekarang nak buat umrah. Apa dah? Mutmainnina aminina muqassirina muhallikina ru'usakum. Aku mimpi aku tu, aku masuk ke Mekah kerana mu'tamirin. Kami semua pakat buat umrah. Lagi pula mutmainni tetaplah kami, amilah kami. Muqassir pakat bercukur rambut. Lah mimpi Nabi. Pasal tu juga Nabi pergi ke Mekah. Supaya Umar ni nak pergi Mekah ni. Nak pergi Mekah buat haji tahun yang 13. Fahajja, maka mengerja hajilah ia makin bawah. Tahun berapa Umar pergi buat haji? Yakni pada ketika jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah bagi Islam pada tahun yang ke-13, tahun yang mula-mula Umar jadi Amirul Mukmin. Maka latih tentera serai situ, serai di Hira, serai di Halah, serai di mana dia? Banyak tempat lah yang dilatih Musanna jadi pemimpinnya. Ganti pada Umar, serai. Lepas dah serai siap, bahasa nak rehat setagi ke Mekah buat haji. Wa raja'a, lepas pada buat haji, wa raja'a, dan pulang ia Umar. Pulang salata ai ilal Madinatil Munawwarah gitu. Pulang klik mai pada Madinah semula. Kerana juga kerajaan pusat ni ada di Madinah tika ni. Maka klik mari pada Madinah semula. Lepas tu faja'athu, maka datang akan dia. Datang akan Umara. Datang siapa dia? Afwajuhum, oleh beberapa kumpulan daripada mereka itu, daripada al-muslimin. Afwaj ya, apa? Makna puak kan? Atas sebut lagi kerana Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Afwaja tu sebut tu. Bila ayat ni turun? Ayat ni turun selepas daripada yakni ketika Nabi buka Mekah pada tahun yang ke-9 dan yang ke-8 Nabi pergi ke Mekah untuk nak Fathu Makkah. Tahun 9 tu Nabi baca Hajjatul Wada'. Hari panggil Nabi buat haji nak selamat tinggalkan Mekah. Nabi pun tahu dah kata ya tak lama dah nak hidup. Maka apabila Nabi saat itu nak buka Mekah siap, ayat turun. Tu dia panggil asbabun nuzul, sebab Nabi buka Mekah. Nabi Tuhan kata idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang oleh pertolongan Allah dan pembukaan daripada Allah. Ayat tu mai sampai tu inna fatahna laka fatham mubina. Apa tu? Tuhan kata ke Nabi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lagi engkau tengok Muhammad, engkau nampak, engkau boleh tengok wa ra'aitan nas, engkau boleh tengok dan lihatkan manusia sayadkhuluna, lagi masuk mereka itu fi dinillah, di dalam agama Allah, afwajan, keadaan berpuak. Lulu dia tak terima Islam. Apabila Nabi duduk Madinah, duduk dakwah Madinah, apabila Nabi kelik semula kepada Mekah, baru orang di Mekah terimakan Islam. Sebab ni pakat apabila Umar klik pada Mekah, mari pada Madinah. Sebagai hijrah Umar pula dak klik pada Madinah sebab orang panggil pusat Islam duduk di Madinah. Maka orang Islam pakat berpuak-puak mari jumpa dengan Umar. Ilal Madinah, di negeri Madinah. Pakat berpuak-puak mari jumpa Madinah. Sebab itulah Umar saat itu dia teriak satu hari, dia katanya ketika tu dia kena tikir. Umar ngetah 12 tahun. Umar panjang sikit 12 tahun. Umar ni. Sayyidina Uthman lama lagi. Ali 2 tahun. Supaya dengan Abu Bakar. Ni dalam khalifah yang 4 Al-Khulafa Ur-Rasyidin, panjang Umar dengan Uthman. Ada Abu Bakar 2 tahun lebih, Ali dia 2 tahun, 3 tahun. Tanazul daripada kerajaan. Umar ketika dia kena tikir, maka Sayyidina Siti Aisyah kata, Umar, pahamu ni sakit ni nak duduk dengan Rasulullah nak pahala ni. Umar teriak ngata Umar. Ya Aisyah, aku malu.
Umar tu. Dan dia sakit ni kena tikar sini. Dia duk mai. Dia mau nak masuk betul-betul tak berani dengan Umar. Nak perang depan, nak berdepak depan orang tak berani sebab Umar bekan Umar tu berani. Dia lawan mati. Orang tak berani. Lepas tu apabila ketika Umar semaya subuh, Fok Khawarij masuk tikar di Umar di sebelah pinggir ni. Maka Umar sakit sebab kena tikar. Maka Aisyah tanya Umar, nak duduk mana? Tika ni nak duduk di bakit ke nak duduk tepi Rasulullah? Umar teriak tika tu. Ya Aisyah, aku malu. Nak duduk dengan ashabillah, nak duduk dengan Abu Bakar dan nak duduk dengan Rasulullah. Rasulullah orang yang pangkat tinggi sekali. Dikatakan dah dia ni orang panggil kekasih aku tak gamak. Teriak Umar. Tak gamak nak duduk tepi Rasulullah. Kerana dia ni orang tak sapa nak duduk kali Rasulullah. Ya teriak. Nah, hani Umar. Tu dia. Wa man kana, dan adalah mereka mana yang ada, siapa yang ada aqrabah, yang terlebih mendekati ilal Iraq, ketika kelai mari pada kota Mekah nak masuk Madinah. Pak Umar kata siapa dia yang paling dekat kepada Iraq, ing dhammah, nasya berhimpun dan berkumpullah Yaman ilal Musannah, pergi pada Musannah. Umar kata pia ada dekat dengan Iraq, maka orang tu berkumpul gitulah Musannah lalu dah. Orang jauh daripada masalah Iraq, orang tu sekali ngaku kepada Madinah. Habis kat tu. Qiyadatu Sa'din wa wasiyatu Umar. Tengoklah habis kat tu. Tertengah perang tatwiju kepada Yazdar Jaru. Yazdajardu. Dah. Tu masalah buh mahkota kepada Yazdarju ialah oleh Rastum dan pula boleh Fauzan. Dah. Maka Umar latih tentera yang amat besar serahkan akan mereka. Dah. Habis kat tu. Lepas dah ni qiyadatu. Selepas daripada Umar klik daripada Mekah buat haji masuk pada Madinah, berpuak-puak mari jumpa dengan Umar. Dah. Dengan saya Umar, taat pada Umar, patuh pada Umar. Qiyadatu Sa'din. Ini satu pimpinan. Tu hazihi bermula ini ni satu pimpinan. Tulis mula. Qiyadatu Sa'din ialah satu pimpinan bagi Sa'ad. Makna Sa'ad ni jadi pemimpin, jadi qaid. Maka dialah orang yang memimpin, dialah pimpin ni. Makna pimpin ni bagi Sa'ad. Wa wasiyatu Umar, dan pula pesan ni Umar kepada Sa'ad. Apabila dilantikkan masalah Sa'ad jadi pemimpin, jadi pemimpin memodi ganti pada Umar, pergi perang situ, perang sini, buka futuhat al-Islamiyah, maka diwasiat dan dipesankan oleh Umar. Tengok. Falamma jtama'a Isran, maka tak kala berimpunglah inda Umar, di sisi Umar, jayishun azimun, oleh tentera yang amat besar. Apabila berimpung di sisi Umar oleh tentera yang amat besar, amat agung, kharaja bihim, keluarlah ia Umar bihim, dengan mereka itu, dengan juyushin azimin, dengan jaishin azimin, keluar dengan Umar. Umar pun keluar dengan mereka. Tuan-tuan, terbaiklah ia Umar bihim ay bijaishin azim, keluar minal Madinati, tu baik daripada Madinah. Lepas pada latihkan Sa'ad jadi pemimpin, diwasiatkan oleh Umar, maka berimpung di sisi Umar oleh tentera yang amat besar, maka Umar pun tu baik sekali dengan mereka. Bila ni di Madinah? Ba'da anistakhlafa 'alaiha, selepas daripada mengganti ia Umar. Selepas pada Umar tu ganti, Umar tu menyaling, alaiha ay alal Madinah, ganti siapa dia? Ganti Umar. Tolong jaga Madinah. Ganti Ali bin Abi Talib, akan Ali Abi Talib. Ali anak bagi Abi Talib. Maka ketika ni Umar nak tubaik di daripada Madinah, Umar sendiri jadi metak, dan Umar sendiri nak jadi apa? Nak seraikan. Dah. Supaya Rasulullah satu ketika ia latih jagakan Madinah, Abdullah ibn Maktum satu ketika ia latih ganti dia. Kerana apa? Kerana Rasulullah tu baik perai diri, pemimpin tu baik diri seperai diri. Rasulullah tu baik perai ni, maka latih orang jaga Madinah, takut orang serai, tak Abdullah, tak Uthman, ganti dia. Ni Umar nak tu baik perai diri kali dengan tentera yang amat besar. Kama dia, kerana apa? Kerana terdengar katanya daripada Rastum lagi pula Fauzan, latih tentera-tentera untuk menyumat, untuk apa? Mesempurna tempat-tempat cacat, maka Umar nak buat sendiri. Maka latih orang jaga Madinah ialah Ali ibnu Abi Talib. Wa nazala, dan turun ia Umar. Dalam duk tubaik kali tentera yang ramah, turun Umar. Turun bidirarin, dengan dirak. Satu tempat nama dirak. Mana dirak ni? Maudi'un ialah satu tempat. Tarbal Madinah, yang hampirlah ia dengan Madinah. Dirak ni kalau kita tu baik Madinah tu tak jangan lah.
supaya kita tahu Qasim hatu orang panggil dengan kos 300 kilo tu baik pada Madinah sikit. Ada satu tempat nama Qasim. Ada tempat nama Dirat, ada tempat yang nama Badar. Nah, tu baik pada luar Madinah Melaka tu. Fa askara bihi, tu baik Umar dengan tentera yang amat besar, maka Umar pun tu baik gi. Maka tu baik gi. Fa askara bihi, maka meletak askar ia, meletak kontap ia, meletak khemah ia Umar bihi dengan dia dengan Dirat. Maka Umar pun tak nah khemah akan camp situ. Lepas tu wal muslimun, padahal bermula orang-orang Islam. Apabila Umar takkan camp situ, tak tentera lagi pula kontak situ, di kawasan yang dekat sangat, tak ada jauh sangat daripada Madinah, tak camp situ. Camp tentera daripada kuda, daripada kemah, daripada berhenti situ dulu, tak camp. Patut orang Islam, wal muslimun, dan pada orang Islam la ya'lamuna, tidak tahu mereka itu qasdahu, akan kosaknya dan tujuannya bagi Umar. Pak Islam tahu Umar nak buat gapo ni, kosak Umar ni tujuan gapo yang berhenti sini, tak kan sini ni. Deh ayusafiru adakah nak musafir ia Umar ilal Iraqi, kepada Iraq, am yuqimu, ataupun nak mendiami sini. Ke lagu mana Umar nak mendiami sini, ke lagu mana? Deh fok Islam tak tahu. Kata Umar go korok dia, tujuan dia, kosak dia, tujuan kok mana ni? Nak gapo? Nak sampai pergi ke Iraq ke ataupun nak mendiami di Dirah Sapa Tok Camp. Sebab nak Tok Camp satu-satu ketika ni dah. Ayo payah kena pakai tentera, lagi pula kena buat kawasan, kena tok kemah, pakukan kemah, dia susah. Lepas tu jadi sebelah balik tentera Islam pun Umar nak baik mana ni? Kena duk Tok Camp, Tok Kai askar you ke senang kok supaya tengok askar-askar satu kontak mai tok ni dah. Dengan kereta kalau ni kan, dengan kereta, dengan kemah kena pocokkan paku. Banyak kara. Lepas tu buat ni pun kok mana Umar kosak dia nak pergi ke Iraq ke, nak duduk sini ke lagu mana? Sekat tu fasa alahu Utsman ibnu Affan pada tu dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wazarfiyatu huna, dan bermula zarah. Mana zarah? Makna dalil. Mana fi Rasulillah. Tak situ. Wazarfiyatu, dan bermula zarfiyah. Zarfiyah ni yakni kena kepada lafaz fi. Tulis luar lafaz fi mana? Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Huna di sini ni. Mana di sini? Ai fi qaulihi ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan zarah tu, apa makna dalil tu? Di sini pada qaulihi ta'ala fi Rasulillah tu lah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka uswah tu pakai dengan mana masdar, dihantarkan ising pada tempat masdar ataupun tempat perletakan masdar, mana ta? Uswatun dengan mana iqtidaun hasan. Deh. Maka dia kata sini zarfiyah lafaz fi sini ni ai fi huna fi qaulihi ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah majaziyatun. Ai zarfiyatun majaziyah, yakni kena kepada zarah yang majazi penyemeh. Kenapa boleh kata majazi? Kerana sungguh hukum syarak ataupun dikata undang-undang syarak tu kuduah dah. Orang panggil asal pipin ni dah. Kalau kita tengok pada Quran tu, orang panggil satu pipin ni yang besar. Orang panggil satu dastur yang besar, satu undang-undang yang besar, satu kuduah yang besar. Lepas tu kan lagi isnad pada fi Rasulullah, ini di atas jalan majazi. Buat itu tulis luar. Apa mana tulis luar tu? Kenapa boleh kata zarfiyah tikoning? Orang panggil zarfiyah majaziyah. Kenapa tulis luar? Kerana undang-undang Allah daripada Quran syarak sungguhnya dia tu orang panggil satu qudwah yang pada hakiki. Kalau mari kita tengok pada Quran, tengok pada agama Islam, dia satu contoh teladan yang sebenar dah. Patut lagi isnad kata pada Rasul kamu tu ada uswatun hasanah. Ini orang panggil di atas jalan penyemin dah. Supaya ni lah. Kalau kita kata syarak hakikian, siapa dia? Tuai syarak. Sahibus syariah. Tuai agama dia. Ialah kena pada Allah di atas jalan hakiki. Tapi kalau kita kira tuai agama di atas jalan penyek, ialah kena pada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita kira kuduah hak sungguh tu yang ada di Quran, ada di agama dah. Patut kan di isnad kita tahu fi Rasulullah. Ini di atas jalan majazi. Orang panggil zarfiyah tika ni penyemih saja. Buat itu. Mislu qaulihi ta'ala, seumpama perman Allah Ta'ala pada ayat lain tanah. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi
ayatul lisailin. Tu panggil Zafiyah juga ni. Ayat Quran tunjuk tah dalil doh di atas kekuasaan Allah Taala. Lepas tu gi sekai, gi isnad, gi sandar pada Yusuf ana. Laqad kana, hanya sungguhnya kana adalah ia fi Yusufa, pada Nabi Yusuf alaihi salam, wa ikhwatihi, dan saudara-saudaranya saudara Yusuf. Ada pada Yusuf, ada pada saudara Yusuf, daripada Bunyamin, daripada Kan'an, apa itu ni dah. Ayatun, jadi segala tanda-tanda lisailin, bagi orang-orang yang menanya mereka itu. Jadi tanda Sumuti ayat Quran tu tanda dah. Lepas tu kan lagi isnad pada Yusuf, isnad pada saudara bagi Yusuf. Jadi tanda bagi ayat ini di atas jalan majazi weh. Surah tu Yusuf ayat 7. Wa iz lam yukhassas dzakal fi'lu bihi fa ya'ummu al-ummah jami'ah. Tulis molek. Wa iza lam yukhassas, dan apabila tidak ditentu, tidak ditaksih, dzalikal fi'lu, akan dimakan tu perbuatan, bihi ai bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan seperti makan, tak ada tentu dengan Nabi, kita boleh makan. Bini sembilan. Tu tak boleh, kita boleh bini sembilan. Nabi boleh bini sembilan. Seperti maya tahajud, tak ditentu dengan Nabi, kita boleh semaya. Apabila perbuatan saat ni tidak ditaksih, tidak ditentu dengan dia, dengan Nabi, tengok. Fa ya'umma, maka nascaya terumumlah ia zalikal fi'lu al-ummata, akan ini umat. Apabila perbuatan tidak ditaksihkan dengan Nabi, maka perbuatan saat itu orang panggil makin lekat dan pula melekat pi semua umat. Supaya kita tu kata aqimis solah, hendak berdiri engkau hi Muhammad akan semaya. Maka ketika ni perbuatan semaya ni orang panggil taksih sekutu Nabi ke? Taksih saat ni tu khas untuk Nabi kan? Semaya 5 waktu ni. Dah. Semaya ni Allah Ta'ala suruh klik royak ke umat tika Nabi naik Isra' dan Mi'raj. Allah Ta'ala kutitah pada kamu ya Muhammad, klik royak pada umat, mungkin klik semaya 50 waktu. Lepas tu semaya ni taksih dengan Nabi ke 50 waktu. Dengan Nabi dak kepada umat mung semua. Makna semaya Nabi kena semaya, kita kena semaya. Sebab benar ni perbuatan semaya ni Allah Ta'ala tidak menentu kepada Nabi saja, bahkan jami'al ummah. Semua umat. Kerana ketika Nabi nak Isra' Mi'raj jumpa dengan Nabi Ibrahim, duk nyanda Baitul Ma'mur, nyanda gitulah. Budak keliling lah, budak yang keliling bagi Nabi Ibrahim. Lepas tu Ibrahim kata nak, Muhammad, aku nak pesan padamu 2 perkara. Apabila mu turun pergi ke bumi, pertama sekali, Assalamualaikum, kisalah semua kepada umatmu di bumi. Ni Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi kita. Dia kata, Muhammad, mu nak klik ke bumi, aku nak pesan 2 perkara. Aku nak wasiat tausiah 2 perkara. Yang pertama, mu kisalah semua. Assalamualaikum daripada Ibrahim itu kepada semua umat. Yang kedua, Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa dia? Ayat ni klik menani wak kebong wi banyak. Wak kebong wi banyak. Mah bab tu fok itu wak kebong malah kata apa dia nah tanah stay bukit siapa sodok bukit kena. Fok nak pamai mari nak cek apa ini siapa tak ada boleh buat apa habis puluh-puluh ribu atau ribu lebih pakai Nyo sodok bukit oleh Kota Baru tengok habis stay bukit tadi ni mau buat begini. Lobo nak buat bukit nak buat apa pun dia dah ni. Siapa sodok negeri pula fok pamai mai tengok kapal tu bay duk musim tak leh ni. Banyak dah. Kalau buat kodah sikit-sikit tak nampak tu buka bukit yang lain deh. Pakai buat kebun. Tapi kebun sini hak Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kebun apa? Ayat ni kebun membuat banyak mengusai pada umat-umat membuat kebun banyak. Kebun apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita katanya tu pagi. Timbul kayu di akhirat. Kata 2 kali, 2 pokok kayu. Kata 3 kali, 3 pokok. Kalau kata 100 kali, 100 pokok kayu. Kita klik akhirat, gana kebunku banyak tu lalu, gana pokok kayu gene tu lalu. Sebab kita buat kebun di sini. Nah, lepas tu dia panggil perbuatan semaya tidak ditentu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus pada umat. Habis kat tu. Thumma in ulima hukmu zalikal fi'li min wujubin aw nadbin fawadihun. Tengok. Thumma kama dia ay ba'da an arafta anna fi'la sahibi syari'ah maksusun bihi amla. Tak ada. Thumma kama dia ay ba'da an arafta ba'da an arafta anna fi'la sahibi syari'ati maksusun bihi amla.
Selepas daripada engkau mengetahui gapo dia, ba'da an arafta anna fi'la sahibis syariah maksusun bihi. Selepas pada mengenal, tahu perbuatan bagi tuan syariah, tuan bagi agama, ditentukan dengan dia dengan tuan agama ini Nabi ataupun tidak. In ulima, jika diketahui, dikenali, ditahu hukmu zalikal fi'li. Baca molek, bagi molek weh. Diketahui hukmu zalikal fi'li, akan hukum dimakian itu perbuatan bagi sahib syariah. Apabila dikenali, diketahui, dilatahkan perbuatan hukum dimakian itu, dimakian perbuatan daripada perbuatan fi'li sahib syariah. Diketahui hukum perbuatan dimakian itu perbuatan, hukum dia lagu mana? Apabila diketahui hukum dimakian itu perbuatan bagi sahib syariah, perbuatan Nabi, gapo dia diketahui hukum di mana kita perbuatan? Ada min wujubin menyata. Apa hukum? Min wujubin, daripada kata pasti dan wajib. Jadi kita tengok perbuatan hak Nabi buat tu, perbuatan sahih syariah tu wajib. Au nadbin, ataupun dikenali, diketahui, dimasyhurkan perbuatan tu sunat, seperti semaya rawatib. Seperti semaya witir, seperti semaya tahajud, atau panggil sunat lah kata. Jadi ternyata dan terkenali daripada perbuatan bagi sahih syariah, perbuatan Nabi itu kata wajib, nyata atau wajib, ataupun mengetahui atau sunat. Fawadihun, maka terang apa tu dia panggil fawadih itu khabar mubtada mahdzuf takdir. Fahuwa, maka ia apa? Fahuwa, maka ia ilmu hukmi zalikal fi'li min wujubin aw nadbin. Tak situ. Fahuwa, maka ia gapo? Ai min gapo? Ilmu hukmi zalikal fi'li min wujubin aw nadbin. Tahu dah cerak dah, nyata dah kata wajib weh hukum ni hak Nabi buat ni seperti maya fardu ataupun sunat seperti semaya rawatib. Wadihun, terang terang dah, nyata dah kata ni wajib ni. Mana semaya Jumaat, semaya fardu hak ni Nabi kata wajib, sebab ayat mengata hafizu ala salawati was salatil wusta. Bah Nabi pun ada kata dalam hadis dia, maka wajib tak kan? Setengah daripada rukun Islam apa dia? Ialah semaya. Hak Nabi kata dalam hadis, buniyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah. Wajib. Tahu cerak dah kata ni perbuatan sahih syariah wajib, ni perbuatan sahih syariah sunat. Maka nyata terang, tak ada bahas siapa, tak ada khilaf apa ni. Patut tengok. Wa illam yu'lam hukmuhu, jika tidak diketahui, tidak dilatah, tidak dimasyhur, hukmuhu akan hukumnya, hukum zalikal fi'li sahih syariah tak nyata. Hak Nabi ni kata ni wajib ke sunat ke, hak perbuatan ni sunat ke wajib ataupun haram. Tak nyata. Apabila perbuatan bagi sahih syariah tak nyata, kata wajib pun tak cerak, dan sebelah balik sunat pun tak cerak, kata sebelah balik mubah pun tak cerak, fayuhmalu. Tak cerak, tak nyata. Fayuhmalu, maka ditanggung akan dia, akan zalikal fi'lu alladhi lam yu'lam hukmuhu sani. Tak cerita. Fayuhmalu, maka jawab bagi tu, jawab catiyah tu fayuhmalu, maka ditanggung, dibawa akan dia, akan zalikal fi'lu alladhi lam yu'lam hukmuhu, akan dimakan perbuatan sabut syariah yang tak nyata kata hukum wajib ke sunat. Hak ni dia jadi semabuk, sunat ke wajib, mana kita tahu hukum tak nyata. Kalau masalah syarak tak menerang, ulama tak menerang, maka tak nyata. Supaya kita kata dah, Nabi kecing boleh berdiri, tak cerak weh. Deh. Pahano Nabi radak kekasih Allah Ta'ala saat ni tu. Deh. Kecing boleh berdiri. Lepas tu kalau ulama tak mari menerang, kita tak cerak. Haruh ke makruh ke berdosa ni. Nabi kecing boleh berdiri. Pacang boleh berdiri. Lepas tu kalau ayat ke apa, hadis tak ada menerang, ayat Quran tak ada menerang, tak ada nyata hukum perbuatan Nabi ni haruh ke, sunat ke, ataupun makruh, ataupun haram, ataupun wajib. Maka sini ulama takwil tak nak? Ulama kata sini Nabi nak hajarkan adab, ta'limul adabi. Boleh ke tak boleh? Jawab kata boleh. Nabi nak mengajarkan hukum ta'limul hukmi, kata nak? Ini jawazan wa mubahan. Tapi kena ada tafsir dan huraian daripada ulama. Tak nyata. Apabila tak nyata, tengok. Fayuhmalu, maka ditanggungkan zalikal fi'lu alal wujub. Di atas kata wajib.
apabila perbuatan Nabi buat tak nyata, wajib pun tak nyata, sunat pun tak nyata, maka setengah katanya hak musannif kita ditanggung di atas wajib perbuatan itu. Wajib inda ba'di ashabina, di sisi setengah daripada kawan-kawan kami. Kawan kami tu daripada Asy-Syafi'iyah, daripada ulama-ulama Syafi'i kata harus tu benda tu wajib tu. Apabila perbuatan itu tak ternyata kata wajib ataupun sunat, maka ditanggung setengah daripada ashabina ataupun kawan kami dan pula anak murid kami, kata musannif pada Asy-Syafi'iyah, iaitu wajib. Nah, kata wajib fi haqqihi, pada haknya, pada dirinya, diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada diri Nabi itu wajib. Wa fi haqqina, dan pada haknya, hak kita. Siapa dia hak kita? Hak umat lah. Mana tahu? Wa fi haqqina, apa haqqina? Ai hazil ummah. Pada hak kita umat ni pun wajib juga apabila perbuatan itu tak ternyata akan dikata wajib ataupun sunat, maka ditanggung setengah daripada ashabina, taulan kami dan anak-anak murid kami daripada Asy-Syafi'iyah, kata wajib pada hak Nabi dan hak kita di segi umat ataupun di segi kita ni pun jadi wajib juga. Kenapa boleh kata yuhmalu alal wujubi? Ilat pada yuhmalu li annahu, kerana bahwasanya zalikal fi'lu allazi lam yu'lam hukmuhu, lagi pula fayuhmalu alal wujub, kenapa ditanggung dibawakan hukum itu pada wajib, pada hak Nabi dan hak kita? Li'annahu, kana bahasa dimakan itu, li'annahu kana bahasanya zalikal fi'la allazi lam yu'lam hukmuhu ni, ditanggung di atas wajib ni. Al-ahwatu, ini orang panggil nak beringat, benda terlebih beringat, benda terlebih cuma kita ambil sebelah balik kata wajib. Walaupun hukum tu tak ternyata sunat ke wajib, maka kita ambillah keputusan sebelah balik kata wajib pada hak Nabi, wajib pada hak kita, kerana nak cuma dengan masalah hukum syaraknya. Wa bihi, dan dengan dia, dengan zalikal fi'li allazi lam yu'lam hukmuhu ni. Dan dengan demikian itu, dengan mana? Wabihi, dan dengan dia, dengan zalikal fi'li. Tengok allazi lam yu'lam hukmuhu ni. Qala Malikun radhiyallahu anhu, telah berkatalah oleh Imam Malik. Ni menyokong perkataan ni. Siapa dia menyokong ni? Ni perkataan Imam Malik sebagai menyokong perkataan apabila perbuatan sahibus syariah tak cerak dia kata wajib ke sunat, maka kata setengah daripada ashabina kata hukum tu wajib. Wajib pada hak Nabi dan wajib pada hak bagi umat. Maka menyokong perkataan ini, siapa dia yang menyokongnya? Ialah qala Imam Malikun. Imam Malik menyokong perkataan ini. Wa aktsuru ashabihi, dan pula oleh kebanyakan daripada anak-anak muridnya, anak murid bagi Malikin. Gitu. Wa aksaru ashabihi, dan oleh kebanyakan bagi murid-muridnya. Murid bagi Imam Malik. Wa min ashabina, dan setengah daripada sahabat-sahabat kami, daripada anak-anak murid kami, taulan kami, mengqala, mereka yang berkata, ai fi zalikal hukmi allazi lam yu'lam hukmu. Tak molek Zaidi. Wa min ashabina man qala, mereka yang berkata, ai fi zalikal fi'li allazi lam yu'lam hukmuhu ni, yuhmalu, ditanggung akan dia, dibawa akan dia, dipikulkan perbuatan itu dibawa, zalikal fi'lu allazi lam yu'lam hukmuhu alan nadbi, di atas sunat. Kata setengah daripada ashabina tanggung tas sunat Kenapa? Boleh kata yuhmalu alan nadbi li'annahu, kerana bahasa dimakan itu, li'annahu, kerana bahasanya zalikal fi'la al-mutahaqqiqu, ialah tertahaqquk, ia tercerak sebelah balik kata sunat. Wa minhum, dan setengah daripada mereka itu min ashabina, setengah pada taulan kami dan murid-murid kami, kata musannifnya, mengqala, mereka yang berkata fi zalikal hukmi yutawaqqafu anhu, diberhentikan daripadanya zakaring. Yutawaqqafu, diberhentikan, akan dibangun karing, diberhentikan akan zalika, saat itu zalikal fi'lu anhu, daripadanya, daripada al-wujubi awin nadbi.
Berarti tak sah hukum sunat pun jangan kata, wajib pun jangan kata. Sebab apa? Sebab ia panggil kita ni tak cerak. Apabila perbuatan itu tak termakruf, perbuatan itu tidak jadi cerak, tidak terkenali, maka perbuatan itu kata setengah daripada ashabuna, yakni diberhentikan daripadanya, daripada zalikal hukmi, kata wajib ke ataupun sunat. Yutawaqqafu, dihentikan akan dia zalikal fi'lu anhu, daripadanya, daripada al-wujub awin nadbi. Berarti tak sah kata, tak sah kata wajib, tak sah kata sunat. Kenapa setengah kata? Li ta'arudil adillati, kerana berlawan-lawan ni oleh dalil-dalil. Fi zalika ay fi zalikal fa'il. Jadi duk berlawan. Sebab tu tak boleh kata sunat. Tak boleh katanya wajib. Kemudian kita duk bicara hari ni pada masalah apa? Ialah masalah fi'lu sahibis syariah. Ialah perbuatan bagi sahibis syariah, tuan agama. Siapa dia tuan agama diitlak dan dimurak ketika ni? Ialah kena pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan tuan agama. Maka perbuatan bagi tuan agama ketika ni la yakhlu. Satu, tidak lepaslah ia, tidak sunyi ala wajhil qurbah. Yakni di atas jalan nak mendampingkan diri kepada Allah. Seperti Nabi kata subhanallah, subhanallah, subhanallah lepas subuh 33 kali. Nabi kata alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Nabi kata Allahu akbar, Allahu akbar 34 kali. Itu di atas jalan apa? Perbuatan sahibus syariah. Perbuatan Nabi itu tak lari daripada nak kurbah, nak mendekat diri, nak mendapati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbuatan Nabi tak lari daripada ala wajhi ta'ah, nak mentaati kepada Allah. Mana taat? Seperti Nabi salatuhu fajran. Nabi semaya waktu fajar. Bangun subuh, Nabi kata pada Siti Fatimah, "Hei Fatimah, bangun-bangun. Inna fi bukuriha barakatun." Sesungguh sabitlah pada waktu pagi ni. Ada barakah. Inna fi bukuriha. Sesungguh sabit pada berpagi-pagi, pagi fajar ni. Barakatun, ada berkah. Lepas tu Nabi semaya subuh. Maka semaya subuh Nabi tunjuk kira. Tunjuk kira di atas wajibnya. Wajib di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tunjuk wajib di atas kita umat ini dah kan. Wala yakhlu anil ikhtisasi bihi, dan perbuatan sahibus syariah tak lari daripada tetungan Nabi. Ketentuan dengan Nabi hak ni orang panggil umat nak buat tak boleh. Kalau umat buat salah, orang panggil salah pada kalangan umat, salah perbuatan ini pada umat. Kal wisali fisaum, seperti berhumbung-humbung bersama-sambung Nabi pada puasa tak buka. Bukan makna malam tak buka, tapi puasa hari-hari dengan tidak berbuka. Maka lagu ni perbuatan khusus dan ikhtisar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berhubung dan pula berpuasa dengan tidak buka. Ada pun umat boleh buat tak perbuatan ni? Tak boleh. Hak ni tak harus bagi umat. Dan perbuatan tidak tentu dengan Nabi. Manakah solat tahajudi, seperti maya tahajud, wa salatir rawatib, maya rawatib, ini tak tentu dengan Nabi. Umat boleh mengejar, sebab dia kata dah dulu perbuatan saat ni apabila tidak diikhtisar, wa iza lam yukhassat zalikal fi'lu bihi, kamari fa ya'ummu al ummata, maka mengumumlah ia akan umat jami'aha. Perbuatan ini mengumumkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan Nabi tak lari di atas maklum. Terlatah, termasyhur. Perbuatan itu min wujubin aw nadbin. Jadi perbuatan Nabi waktu jadi maklum dah, latah dah. Perbuatan sahih syariah daripada kata min wujubin, daripada wajib, aw nadbin ataupun sunat, fawadihun wa zahirun. Wadah dah cerak dah nyata. Hak ni wajib ni hak Nabi buat ni. Hak ni sunat. Maka pada perbuatan nyata kata wajib, kata sunat, ini perbuatan ni tak ada khilaf lah oleh ulama. Kamari perbuatan Nabi juga. Tapi perbuatan ni wa ala adamil ma'lumi min zalikal fi'li. Tak jadi maklum. Hak Nabi buat ni wajib ke, sunat ke, makruh ke, harus ke, lagu mana. Jadi tak maklum, tak cerak. Kata wajib ke ataupun sunat ke tak jadi nyata. Fafihi, padanya, pada zalikal fi'li alladhi lam yu'lam hukmuhu ni aqwalun, ada beberapa perkataan ulama, makna khilaf lah ni, wa ara'un, dan tu beberapa pandangnya daripada ulama apabila perbuatan ni adamil ma'lum. Perkataan pertama daripada ashabina, fayuhmalu 'alal wujubi, maka dibawa perkataan itu ataupun perbuatan Nabi buat tu tak nyata, lek wajib pun tak nyata, lek sunat pun tak nyata, nak kat mana? Maka ulama tu tanggung lek wajib. Kerana li annahu al ahwatu, ini kerana nak cumat dengan hukum syarak.
kerana nak beringat dengan hukum syarak. Dan pula perkataan yang kedua, wa yuhmalu 'ala nadbi, dan ditanggung di atas sunat. Kerana ni li annahu al-mutahaqqiqu, kerana bahasa perbuatan itu ceraknya sebelah balik kata sunat. Sebab asal sunat dengan wajib asal ana. Tahakkuk belah kata tak ada wajib. Sunat. Tahakkuk sunat. Dan kata yang ketiga khilafnya kata wa yuhmalu 'ala tawaqqufi anhu. Ditanggung di atas berhenti daripada dimakan tu zalikal hukmi. Hukum wajib pun tak boleh, nak kata sunat pun tak boleh. Tak boleh kata laka. Nak kata sunat pun tak boleh, nak kata harus pun tak boleh. Maka berhenti daripada berhukum. Kenapa? Kerana ketika ni tak cerak, tak nyata, maka kita berhenti, tak usah kata sunat, tak usah kata jawab, tak usah kata wajib. Kalau kita nak pakai perkataan tiga, kalau pakai perkataan tiga, tak usah kata sunat, tak usah kata wajib. Kalau kita nak pakai perkataan pertama, wajib. Mana kita tak wajib, wajib kita pun kena buat. Dia panggil wajibun fi haqqina wa fi haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Buka ni sikit dah. Kita baca ni sikit. Baca dulu dah. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ni sikit dah. Wasalisu, dan yang ketiga, ay min hurufil atfi, daripada huruf at-tahwih. Summa ialah pa thumma. Summa bukan baca sama. Kalau sama nak di sana isim isyarat ni baca thumma. Itu tempat beza di lafaz tu nampak tulah ya, summa dengan sama. Thumma, apa thumma? Mana kama dia, koma dia. Apa thumma? Mawdu'atan. Di hatta akad dia akal lafaz thumma. Di hatta tu mana tahu? Halan kauniha, gedah kemudian ni. Halan kauniha, hal keadaan thumma ni. Mawdu'atan, di hatta akan di akad thumma. Di hatta litartibi, bagi tertib. Hatta dia tu bagi tertib. Makna berlatu. Nak melatukan apa? Memperatu dan nak mempelatu di antara maktuf dengan maktufun alaih. Nak jadi janguk, nak jadi comel, kena pelatukan. Tak boleh jadi ikut sih. Kalau mau ikut sih, orang panggil kabung. Ni orang panggil ada tertib, ada pelaturan, ada susun ni. Watarakhi, dan pula berlamat teh. Ni orang panggil pelaturan. Di dalam maktufun alaih ada pelaturan, tapi pelaturan secara berlamat teh. Tengok. Nahwu ay wazalika summa litartibi wat tarakhi ni. Jaa Zaidun summa Amrun. Tengok telah datang oleh Zaid. Zaid tu datang. Apabila Zaid tu datang duduk le setengah je. Tu orang panggil berlamat teh tu. Datang Zaid tengah je. Summa Amrun. Tu mana berlamat? Kama dia nah datang pula Umar. Mana Zaid datang dalam 10 minit, 20 minit, maka lepas pada tu baru datang Umar. Tengok. Apa mana jaa Zaidun summa Amrun? Idza kana maji'u amrin, apabila adalah datang bagi Umar ni ba'da maji'i Zaidin, selepas daripada datang bagi Umar. Datang oleh Umar selepas pada datang Zaid. Idza kana maji'u amrin ba'da maji'i Zaidin. Apabila datang oleh Umar selepas pada datang bagi Zaidin, datang Umar selepas datang daripada Zaid ni. Bimuhlatin, baca tak? Bimuhlatin, dengan berlamatan. Apabila Umar datang selepas daripada Zaid duduk setengah jam ataupun 15 minit, maka Umar pun datang. Maka datang lagu ni dia panggil summa li tartib. Makna ada pelaturan di antara Umar dengan Zaid, maktuf dengan maktufun alaih. Tapi nak datangkan maktufun alaih dengan maktuf nak datang tu, orang panggil ada berlamatan. Bukan kata datang Zaid lepas tu datang Umar lah. Hak tu dia panggil makna bagi alfa. Ni ada berlamatan. Kama dia berlamatan saat itu dia panggil di antara datang tu cara tertib, cara belaturan, cara bersusun, tapi cara berlamatan. Wa turidal maknal awwalu, dan diiktiraf digalai musannif makna yang pertama kata li tartib bi qaulihi ta'ala, dengan perman Allah Taala tanya kata wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Patut kata lagi thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Tengok. Kama dia thumma ketika ni kok mana dia kata hatta bagi tertib. Pas ni tak ada tertib ni. Wa laqad khalaqnakum, dan sesungguh telah menjadi oleh kami, yakni Allah tak molek. Kum akan kamu. Akan tok nenek kamu ada itulah. Thumma sawwarnakum, kemudian kami mempupukan akan kamu.
Apa dah menjadi Tuhan tu suruh malaikat tu kepar. Lagi pula kepar apa tanah-tanah yang ambil di bawah kepar nak uli. Lepas tu buat pupur bagi tu ada. Kamu ada ketika ni makna tak ada tertib lepas pada menjadi patut orang panggil mempupur lalu dah. Makna tak ada tertib, tak ada belamak teh. Makna selepas pada menjadi patut pupur lalu. Thumma qulna, kami ni berkata ternyata lil malaikati isjudu, bagi malaikat hendak sujudlah oleh kamu hai malaikat li adama, bagi Adam, wa ujiba bi annahu. Tengok jawab pesan ni. Dan dijawabkan dengan bahasanya, bahasa makna kata, makna yang pertama kata ni kena kedak semua hatta bagi tertib. Pas ni tak ada tertib tu jadikan magi ada patut tu rupa lalu pas tertib dah ni. Semua tika ni tak ada buat tertib, bah pada jadi pas pada orang panggil uli tanah kepal tanah oleh malaikat, patut menjadi rupa lalu. Makna tak ada berlamat teh selalu dah. Ataupun tu suruh malaikat sujud, patut malaikat sujud tak ada tunggu dah. Pas pada kata usjudu li Adam, hendak sujudlah oleh kamu malaikat. Malaikat apa fasajadu sujud. Pas tika ni orang panggil summa sajadu ni, orang panggil lagu mana tika ni? Tengok. Wa ujiba, dan dijawabkan bi annahu ay bi anna al-i'tirad al-awwal. I'tirad yang pertama musannif jawab lagu ana, wa ujiba ay min jihatil musannifi. Bi annahu, dengan bahasanya i'tirad yang pertama dijawabkan daripada i'tirad yang pertama, wa ujiba min jihatil musannifi bi annahu, dengan bahasanya hanya apa qaulahu ta'ala wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum ni ala hasfi mudhafin, di atas hazahkan mudhaf. Mana hazah mudhaf? Wa taqdiru, dan bermula takdir takdirul mudhaf al mahzuf. Takdir mudhaf yang dihazah ni mana? Laqad khalaqnakum wa laqad khalaqna aba'akum thumma sawwarna aba'akum ay Adam. Telah mencipta oleh kami akan bapak kamu, ya tok nenek kamu tu lah. Thumma sawwarna, patu kana ya upah tanah saat ni pada 50 jenis pada tanah upah. Tak ada jadi per kita kami loti dah. Menapa upah kami loti, mau ambil loti 1 kilo 2 kilo, kami per kilo 5 kilo. Ambil loti boleh tak. Lebih sain. Patu buh air sikit, patu buh telur, tik buh tega upah nak lembut roti lu. Rupa lagi, dak lagi. Dah kita ambil roti, ambil gandum, buh dalam besar. Buh dalam besar, buh air sikit. Dia mau kata nak lemuk, buh telur sikit weh. Lepas tu buh tega sikit, jam. Dah, buh kita pun kerak. Watak-watak tu tengah kaki. Masuk lamat dah. Lepas tu, berupa lagi cakap, dak lagi. Tak ada nak buat roti cana ko, ataupun nak buat roti pesen roti arak ke, roti syamuli ke, nak buat roti jadi orang panggil bulat tu ke, roti pesen lepek ke, roti payah. Hak tu tak buat lagi. Cuma kami dulu, we masak tu gandum tu, we jadilah ik molek, we jadi apa lumat molek, we nak gandum saat ni tu orang panggil jadi bergadik molek di antara gandum-gandum tu, baru kita boleh buat rupa roti cana ko. Ataupun nak buat roti payah ko, ataupun nak buat roti siahi ko, ataupun nak buat semungsak kan. Lepas pada kami. Supaya tu juga Allah Ta'ala suruh malaikat kami tanah lu 50 jenis masuk pergi mari. Kami. Jinyak lagi pula kupang. Lepas pada tu bawa pupa tu ada. Buat pupa tak payah syurga. Tak ada hidup lagi. Tu nak nampak rupa tu. Bukan kata sepah pada menjadi. Lepas tu berupa. Tak. Kami dulu. Supaya tu buat apa? Buatkan magi ada supaya kita buat roti tu. Bukan ada rupa lalu. Lepas pada kami, we jadi lumat molek, we jadi masak molek, bawa rupa roti cana ataupun roti payah, dah kan? Tu kata, "Tsumma sawwarna aba'akum ay Adama, summa qulna lil malaikati isjudu li Adama." Dah. Usjudu li Adama. Dah. Bukan sujud lalu, Tuhan titah dulu. Lepas pada tu Tuhan suruh semaya, Tuhan suruh sujud pun ya. Nabi nak Isra' Mi'raj malam 27. Malam tu lalu Nabi nama ada lepas subuh Isra' Nabi turun mai langit ke. Tika tu Nabi nama dah subuh dak lagi. Dititahkan masalah semaya lepas pada Nabi turun mai ke langit dah zuhur pada hari tu dititah Nabi semayakan fardu zuhur. Bukan tak titah pak kena buat lalu. Tapi pahalah tu lah. Supaya Tuhan titah sujud. Bukan sujud lalu. Lepas pada tu kena sujud. Tak sujud, maka berdosa lah kan. Tengok. Kali ni kita dah bercara masalah ratah. Tengok. Ratah. Tengok iktiraq ni. Nak tak kalah. Apa dia kita dah bercaranya tengok. Dah. Tengok sini pelajar-pelajar. Dan kita dah bercara masalah huruf atas. Setengah daripadanya summa. Summa
baca summa, baca kemudian. Summa ni makna kemudian. Nah, maknanya bahasa Jawi kemudian ataupun kemudian. Kemudian litartib hatta baginya tertib. Makna berlatu-laturan. Berlaturan di antara maktuf dan maktufun alaih dengan sebab summa. Jadi mana kata nak berlaturkan di antara maktuf dengan summa bukan kabung. Mana bukan kabung. Mana kata data Zaid, data Umar. Tengok kalau apa jadi belatur ni. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun summa Amrun. Ya tak kata Ja'a. Nah, Zaid apa? Ja'a Amrun wa Zaidun. Tak tahu itu. Summa Zaid. Ni orang panggil kabung. Ni orang panggil nak royak kata Umar datang selepas daripada Zaid, maka jangan kabung. Mana tu datangnya? Orang panggil nak mempelaturkan di antara maktuf. Mana maktuf? Zaidun panggil maktufun alaih. Amrun panggil maktuf. Maka orang panggil mempelatur di antara kalam maktuf dengan maktufun alaih dengan summa dicelah. Ni orang panggil litarti apa? Iza kana maji'u amrain ba'da maji'i Zaidin. Makna kata Umar datang selepas dari Zaid, bukan dulu daripada Zaid. Maknanya berlatur-laturan di antara Zaid dengan Umar. Cara datang pada kalam ni sebab kalam Umar datang selepas pada Zaid. Maka kalam pun telatur di antara maktufun alaih dengan maktuf. Kemudian belamak teh. Orang panggil belatur. Dah lagi pula belamak teh pula weh. Mana belamak teh? Di antara data Zaid dengan data Umar, pia dulu. Zaid data dulu. Pak Umar data ke dia. Tapi secara belamak teh. Belamak teh kau nak tengok. Ja'a Zaidun summa Amrun wa suratuhu. Nah gambarnya maji'u Zaidin bimuhlatin. Bimuhlatin. Datanglah oleh Umar bimuhlatin dengan berlamak teh. Qadar mana? Qadar nisfis sa'ah au 20 daqiqah. Jadi mana Umar datang juga, datang. Belatur tak? Belatur selepas pada Zaid. Tapi belamak teh sikit. Zaid datang dah 5 minit, 10 minit. Kerana Umar tak datang. Duduk 10 minit. Ataupun duduk setengah jam. Au 20 daqiqatan. Ataupun 20 minit. Ba'da maji'i Zaidin. Lepas pada Zaid datang 20 minit ataupun setengah jam. Baru Umar tu datang. Itu makna orang panggil tertib wa tarakhi muhmalatin. Supaya juga Allah Ta'ala menjadikan rupa tu ada. Lepas pada tu baru Allah Ta'ala mempupuhkan tu ada. Bukan kata suruh malaikat ambil tanah kami, ragikan masalah tanah, henyitkan tanah, upah tanah, lepas tu buat upah. Tak lagi, henyit dulu. Apa kita buat lauti tu orang panggil berlamak teh. Dah berlamak teh. Wa turidal makna sani bi qauli syair. Katana kahazir radini tahtal ajad jara fil anabibi thumma tarabas. Kat tu mereka kata wallahu alam.